Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi keizinan untuk menyampaikan pembentangan ini. Salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan juga kepada ustazah yang tersayang, sahabat-sahabat. Tajuk untuk pembentangan ini yang saya dapat ialah taubat dan juga tokoh Ibrahim bin Adam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan taubat? Okey, taubat ini ialah meninggalkan dosa yang dilakukan pada sebelum ini dan kembali patuh kepada segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Taubat ini merupakan salah satu usaha untuk meninggalkan dosa yang dilakukan tanpa mengulanginya. Okey, dalam setiap diri insan pasti akan ada rasa untuk melakukan kebaikan dan berubah menjadi lebih baik. Tak kira seseorang tu walaupun jahat macam mana pun, dia tetap akan ada rasa untuk berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Okey, antara contoh yang dimaksudkan dengan taubat ialah sebelum ni seseorang dia mencuri, tapi selepas menyedari kesilapannya, dia bertaubat kepada Allah dan takkan mengulangi perbuatan mencuri itu. Begitu juga dengan seseorang yang melakukan zina atau mengumpat, beliau akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan tersebut untuk tidak mengulanginya kembali apabila dia bertaubat. Okey, yang seterusnya pula ialah syarat. Apa itu syarat-syarat taubat? Okey, setiap perkara yang kita lakukan mesti akan ada syarat-syarat tertentu. Okey, yang pertama ialah menunaikan solat dengan secara sukarela, iaitu tanpa paksaan. Maksudnya seseorang yang melakukan taubat, dia akan sendiri dengan ada rasa sukarela untuk menunaikan solat dengan rasa sepenuh hati. Maksudnya di sini yang ada rasa untuk bersungguh-sungguh untuk menunaikan solat tersebut tanpa ada siapa pun suruh. Okey, seterusnya mempunyai rasa ikhlas dari hati. Okey, sesiapa yang ingin bertaubat pasti akan ada rasa ikhlas apabila dia ingin berubah menjadi lebih baik. Dan setiap yang ingin berubah yang menjadi lebih baik, yang melakukan taubat, akan ada rasa ikhlas untuk melakukan perkara, untuk insaf melakukan sesuatu perkara dan melakukan taubat itu. Maksudnya bukannya semata-mata untuk mendapatkan nama atau untuk mendapat sesuatu untuk mencipta namanya. Okey, yang seterusnya wajib untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan sebelum itu. Okey, contohnya seseorang itu bertaubat untuk tidak mencuri. Wajib untuk seseorang itu tidak mengulanginya kembali, tidak akan kembali mencuri. Okey, itu maksudnya taubat. Okey, yang seterusnya menyesali dosa yang dilakukan dan istiqamah dan taat dalam melakukan taubat. Okey, kenapa seseorang perlu taat dan istiqamah dalam melakukan taubat? Sebab sebagai seorang manusia yang sering melakukan dosa, pentingnya sentiasa bertaubat dan istiqamah melakukan kebaikan tersebut. Okey, seterusnya mengakui segala dosa yang dilakukan dan berharap kepada Allah agar taubat yang dilakukan diterima oleh Allah, serta mengharap dosa yang dilakukan diampunkan oleh Allah. Okey, apabila seseorang bertaubat, beliau akan merasakan penuh berharap kepada Allah untuk segala dosa-dosa yang dilakukan itu maksudnya diampunkan oleh Allah. Sebab itu seseorang itu melakukan taubat. Okey, seterusnya dosa. Dosa ni sangat berkait rapat dengan taubat sebab antara dosa ni merupakan untuk mengukur keikhlasan dan kesungguhan seseorang tu dalam bertaubat. Okey, yang pertama ialah mengingati dosa-dosa yang dilakukan. Okey, apabila seseorang mengingati dosa yang dilakukan, beliau akan merasa sedih dan kesal dengan perbuatan tersebut. Okey, cara untuk melupakan dan mengubatinya ialah dengan berzikir dan memperbanyakkan ibadah. Dan apabila seseorang itu bertaubat, makin banyak ibadah yang dilakukan olehnya. Okey, tapi yang terpenting ialah bagaimana seseorang hamba mengambil pendekatan untuk yakin dalam mengabdikan dirinya kepada Allah. Okey, seterusnya yang kedua ialah larangan terhadap ajakan ke arah maksiat. Okey, larangan terhadap ajakan ke arah maksiat ialah perbuatan maksiat berada dalam kategori yang paling besar dan berlaku zalim terhadap manusia. Kerana apabila mengajak orang lain untuk melakukan maksiat, perkara ini sangat-sangat dilarang oleh dalam Al-Quran juga. Apabila seseorang bertaubat,
beliau akan memperolehi manfaat yang dilakukan atas rasa taubat tersebut. Okey, manfaat pertama ialah menuju jalan kejayaan. Kenapa menuju jalan kejayaan? Ya, sebab apabila bertaubat, seseorang akan menambahkan amal ibadat kepada Allah. Maksudnya makin banyak ingin melakukan pahala kepada Allah, semakin banyak yang ingin melakukan pahala kepada Allah, semakin menuju ke jalan kejayaan, sebab semakin dekat diri seseorang itu kepada Allah. Okey, seterusnya yang kedua ialah dipermudahkan urusan dalam kehidupan dan memperoleh rezeki yang berkepanjangan daripada Allah. Hal ini kerana apabila seseorang meninggalkan segala dosa-dosa yang dilakukan pada sebelum ini dan bertaubat, Allah akan lebih memberkati kehidupannya. Dan apabila hidup yang berkat akan memperoleh ketenangan dan juga dipermudahkan urusan. Okey, seterusnya hati manusia akan menjadi bersih dan juga suci. Hati manusia akan menjadi bersih dan suci apabila sering mengingati Allah dan tidak fokus kepada perkara-perkara yang lalai. Okey, seterusnya disukai dan diredai Allah dan juga dicintai Allah. Okey, seseorang yang bertaubat dan sentiasa berusaha untuk melakukan pahala akan memperoleh ketenangan dan juga disayangi oleh Allah. Okey, seterusnya membuka jalan kepada seseorang hamba yang sering melakukan dosa agar taat kepada perintah Allah. Okey, kenapa taubat ni boleh buat seseorang tu jauh daripada melakukan dosa? Sebab hatinya dah terpaut dengan cuba mendekati Allah. Maksudnya setiap kali ingin melakukan dosa, dia akan cepat-cepat teringat tentang dosa dan murka Allah itu. Saya masuk tentang tokoh iaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini nama sebenarnya ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Okey, Ibrahim bin Adham ini merupakan seorang raja yang sangat luas wilayah kekuasaannya. Nama beliau juga berada dalam sejarah daripada seorang raja yang masyhur kepada ahli sufi yang terkenal. Beliau meninggalkan kehidupan sebagai seorang raja yang sangat mewah untuk mentaati segala perintah Allah. Seterusnya perwatakan peribadi beliau. Okey, perwatakan peribadi Ibrahim bin Adham ini, beliau meninggalkan kehidupannya sebagai bangsawan dan kekayaannya untuk masuk ke dalam kehidupan sufi serta hidup dalam kemiskinan. Maksudnya beliau meninggalkan segala kemewahan dan cuba untuk hidup dengan rasa rendah diri. Okey, beliau juga merupakan seorang yang zahid dan tidak menghiraukan kekayaan. Dan beliau juga merupakan seorang penjaga kebun dan juga penjaga pasar dan sering memakai baju bulu domba yang besar. Okey, seterusnya tentang pendidikan beliau. Okey, Ibrahim bin Adham ini belajar dan bersahabat dengan Fudail bin Iyad dan Sufyan al-Thawri, iaitu dua tokoh sufi yang terkenal pada zaman tersebut. Okey, seterusnya beliau cuba belajar untuk meningkatkan keilmuannya khususnya dalam bidang kerohanian. Okey, Ibrahim bin Adham ni cuba mencapai makamnya yang tersembunyi dalam tasawuf dan terungkap kata-kata sufian yang asli sifatnya. Okey, beliau juga merupakan adalah syekh pada zamannya, bahkan syekh bagi syekh. Okey, seterusnya sumbangan beliau. Sumbangan beliau pada ketika itu ialah apabila beliau terlibat dalam sebarang peperangan, iaitu maksudnya beliau berjihad, dan selepas perang beliau tidak mengambil sebarang ghanimah, iaitu barang rampasan waktu perang tersebut yang sepatutnya menjadi haknya. Okey, hal ini kerana untuk meraih kesempurnaan pahala jihad. Maksudnya beliau melakukan tersebut untuk mendapatkan pahala apabila beliau berjihad. Okey, sekian, terima kasih untuk pembintangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.